Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang yang berbahagia ini dapat lagi kita bersiaran secara live di Facebook Surau Ibnu Sina Hospital Chancellor Tuanku Muhriz. Mudah-mudahan kuliah Zuhur ini memberi manfaat kepada kita semua dan dikira sebagai suatu amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat pendengar di luar sana, kalau sekiranya saudara-saudari ada ingin untuk bertanyakan soalan, boleh tinggalkan di ruangan komen. Saya cuba semak nanti, insya-Allah kalau ada sebarang soalan akan saya jawab sekadar yang mampu. Baik, kuliah Zuhur selama setengah jam ini saya bercadang untuk menjawab beberapa soalan yang diajukan kepada saya. Jadi tajuk saya pada hari ini berkaitan dengan tanyalah Ustaz ataupun soal jawab agama semasa. Baik, ada beberapa soalan yang ditujukan kepada saya dan ada yang menghantar kepada saya video ceramah minta saya ulas beberapa ceramah dalam YouTube yang disampaikan oleh ustazah yang berkaitan dengan beberapa perkara yang menimbulkan kekeliruan kepada orang awam. Antaranya perkara yang berkaitan masalah pertikaian mereka berkaitan dengan masalah solat Jumaat. Solat Jumaat di mana di musim PKP ini kita sedia maklum negara kita malahan dunia seluruhnya telah menghadapi suatu musibah yang besar, pandemik COVID-19 ni, yang mana menyebabkan dunia Islam hari ini terpaksa menutup sementara masjid. Menutup masjid sementara, tak dapat buat sembahyang Jumaat dan sembahyang berjamaah. Ada yang telah buka tetapi dengan had maksimum jumlah yang terlalu sedikit, minimum jumlah yang sedikit, 12 orang, 40 orang, 50 orang dan seumpamanya, menyebabkan ramai yang tak boleh hadir Jumaat. Maka soalan yang ditujukan kepada saya, ada ceramah ustazah yang menyebut orang yang meninggalkan sembahyang Jumaat kerana PKP, bukan sengaja kerana PKP, orang ni berdosa dan dia wajib solat sunat taubah. Dia berdosa dan wajib solat sunat taubah. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, benarkah dakwaan tersebut yang mengatakan kita tak hadir Jumaat kerana PKP? Bukan tak nak hadir, kerana PKP, pemerintah menutup masjid sebagai contoh, ataupun menhadkan bilangan yang kecil, 40 orang, 16 orang, yang menyebabkan kita tak terpilih untuk hadir. Adakah benar dakwaan mengatakan perbuatan itu berdosa? Tuan-tuan, saya telah menjawab perkara ini sebenarnya pada awal-awal kuliah dahulu, awal-awal musim pandemik, dah tahun lepas rasa saya. Awal-awal dulu saya telah diskusi buku ni. Buku berkaitan dengan soal jawab COVID-19 yang disediakan oleh Matan Mufti Wilayah Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dan ulasannya ilmiah. Saya dah jawab dulu, tapi saya nak jawab balik disebabkan isu ni diviralkan secara meluas dan akhirnya menimbulkan kekeliruan kepada orang awam. Baik, di mana dalam isu ni tuan-tuan? Yang pertama sekali, adakah boleh pemerintah tutup masjid atau menhadkan bilangan yang paling minimum dan di masjid? Adakah boleh? Tuan-tuan puan-puan sekalian, tuan-tuan, bila menjawab persoalan hukum, rujuklah kepada orang yang berautoriti. Jangan kita dengar pandangan-pandangan peribadi ustaz-ustaz yang bukan mujtahid. Sebab tuan-tuan, bab hukum ni tuan-tuan kena rujuk kepada ahlinya. Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahlinya, orang yang mengetahui jika kamu tidak mengetahui. Dalam soal hukum, orang yang paling layak memberi hukum ialah fatwa mufti-mufti, orang yang berkelayakan. Ataupun dalam istilah agama,
mereka yang sampai ke tahap mujtahid. Disebabkan Nabi SAW sendiri menyebutkan hadis yang muttafaqun alaih, yang disepakati oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Nabi sebut, "Iza istahada hakim fa asaba falahu ajran." Bila seorang hakim, seorang alim ulama mujtahid berijtihad betul dengan kehendak Allah, maka dia mendapat 2 pahala. Wa iza istahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Jika dia berijtihad tersalah dengan kehendak Allah Taala, ia tetap mendapat 1 pahala. Artinya Nabi sendiri memperakui ijtihad ulama-ulamanya yang mujtahid. Dengan syarat ulama itu mujtahid, orang yang memang faqih, memang alim pun, tuan-tuan. Hari ini kita nak cari mujtahid memang agak susah, tuan-tuan. Maka ulama-ulama kita berijtihad secara kolektif, secara berkumpulan. Ni pakar bidang hadis, ni pakar usul fiqh, ni pakar bidang ni. Mufti-mufti kita, mereka bersidang, bincang berdasarkan kepakaran masing-masing. Akhirnya mereka mengeluarkan fatwa secara kolektif. Maka sepatutnya kita tak mempertikaikan fatwa tersebut. Hari ini ada ustaz-ustaz cak ayam, macam saya lah. Saya bukan mujtahid pun, ustaz cak ayam je. Sebab tu kita tak berfatwa sendiri, kita ambil fatwa daripada ahlinya. Bila ada hari ini ustaz yang bukan mujtahid tiba-tiba mewairalkan kepada masyarakat perkara-perkara yang tak betul, yang konon-kononnya menepati pendapat mereka menepati Quran dan Sunnah, padahal jauh daripada Quran dan Sunnah, sebab tak bertepatan dengan waqi' yang berlaku. Mereka berijtihad dengan hawa nafsu, bukan dengan ilmu. Itu masalah yang berlaku pada hari ini. Baik, berbalik kepada isu, adakah berdosa pihak pemerintah tutup masjid disebabkan untuk mengelakkan daripada penularan wabak COVID yang berlaku hari ini? Bukan di Malaysia sahaja, di seluruh dunia, di Mesir, di Saudi dan lain-lain negara. Kalau berdosa, semua berdosa. Tak ada orang yang tak berdosa. Mereka ustaz cak ayam tu lah, ustaz yang konspirasi, ustaz yang percaya konspirasi. Dia seorang, betul. Orang yang salah belaka. Ini isunya, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, saya refer lagi sekali kepada buku ni. Buku ni saya refer disebabkan fakta-fakta yang dimuatkan dalam buku ni bukan fakta daripada Dr. Zul, tapi dia ambil petik daripada fatwa-fatwa ulama dunia, ulama yang muktabar. Kita ambil pandangan ulama muktabar tadi. Di mana yang pertama sekali, dalam buku surat 49 buku ni, siapa yang ada, disebut apakah hukum mengikut arahan pemerintah untuk tidak melaksanakan solat Jumaat. Tuan-tuan, jawapannya saya ringkaskan. Sebab saya baca buku ni, saya cuba ringkaskan. Bila timbul wabak yang menular, yang mana pihak pemerintah akan mendengar nasihat daripada pakar-pakar bidangnya, doktor-doktor yang moden yang telah buat kajian sebagainya, masing-masing membagi pendapat berdasarkan kepakaran bidang masing-masing, dan pihak pemerintah melihat perlu ditutup masjid disebabkan ditutup sementara masjid disebabkan wabak yang menular secara meluas ni, maka ketika itu hukumnya harus, tuan-tuan, harus tutup masjid dan pemerintah tak berdosa, ulama tak berdosa, tuan-tuan. Ini berdasarkan kepada beberapa kaedah. Memang asalnya sembahyang Jumaat itu wajib, asalnya. Tapi bila datang sembahyang menyebabkan mudarat yang lebih besar, tersebarnya virus COVID ini yang membawa kematian bukan sedikit. Kita lihat hari ini di negara kita, berapa ramai jumlah mereka yang meninggal dunia disebabkan COVID. Ramai. Belum lagi dunia, ratusan ribu, bukan sedikit. Dengan mata kepala kita lihat bagaimana orang yang kena COVID. Kita lihat berlaku kepada jiran kita, anak saudara mara kita hari ini pun lihat. Maknanya musibah yang berlaku ni musibah yang pasti, muhaqqaqah, yang pasti, bukannya yang muhamah, bukannya yang waham, bukan sangkaan semata-mata. Maka pemerintah akhirnya mengambil keputusan untuk tutup sementara masjid. Ketika itu tak salah kita tak hadir masjid disebabkan masjid ditutup disebabkan mengelak wabak ni. Ini berdasarkan kaedah tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, iaitu polisi pemerintah itu hendaklah berasaskan maslahah terhadap rakyat. Bila pemerintah melihat terpaksa tutup sementara, pasal apa? Pasal bimbang wabak berlaku, perkara ni perkara yang diaku oleh syariat Islam sendiri. Dan kalau buat juga bimbang wabak akan lebih berlaku, dan memang telah pun terbukti. Contoh yang berlaku di Masjid Sri Petaling, contohnya.
Tak berapa ramai kluster yang daripada sana yang melibatkan berapa jumlah yang ramai. Contoh, tak di Kelantan baru-baru ni ada yang cuba sembahyang dalam gelap pula. Sembahyang dalam gelap pasal tak nak polis syak sebagainya, sorok slipper dia, tutup lampu sebagainya, akhirnya timbul kluster baru, berapa puluh orang yang kena COVID dan ada yang meninggal dunia. Ini contoh-contoh. Contoh bukti-bukti yang berlaku, realiti yang berlaku di hadapan mata kita. Maka tutup untuk mengelakkan perkara ini bertepatan dengan kaedah syariah sebenarnya. Antara kaedah yang lain, darul mafasid muqaddamun min jalbil masalih. Menolak kemafsadan itu lebih diutamakan daripada mendapat kemaslahatan. Memang asalnya perkara itu wajib. Jumaat wajib. Tetapi kalau wajib itu mendatangkan mudarat, maka hukum diringankan. Kerana berdasarkan kaedah yang lain, menolak kemudaratan itu, kemafsadan itu lebih diutamakan daripada mendapatkan kemaslahatan tadi. Tuan-tuan, makan babi haram. Innama harrama alaikumul maitata waddama wal lahmal khinzir. Haram kepada kamu makan bangkai, darah yang mengalir, makan khinzir. Haram. Tapi bila terdesak, kalau tak makan mudarat, mati, tak ada makanan, tersesat dalam hutan mana ke, dah 3-4 hari tak makan, dah nyawa pun dah di hujung tanduk, jumpa babi contohlah, hak tu ya dah tak makan mati. Ketika itu makan tadi tak berdosa. Faman turra ghaira baghin wala adin fala isma al. Quran sendiri sebut, jika kamu terpaksa, bukan nak, terpaksa, bukan melampau, makan sekadar jaga nyawa, fala isma alaih, maka tak berdosa. Kalau yang benda yang haram yang pasti itu bila terpaksa tak berdosa, keluar kaedah ad-darurah tubihul mahzurah. Darurah itu mengharuskan yang terlarang. Begitu juga perkara yang wajib, kalau kita buat menyebabkan mudarat, maka gugur kewajiban tersebut. Benda-benda macam ni perlu difahami, bukan faham secara literal. Oh, wajib sembahyang tak boleh, kita takut Allah bukan takut Qawi. Ni ucapan-ucapan orang jahil tentang usulul fiqh sebenarnya. Hadirin sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, ulama-ulama dunia bukan cak ayam tuan-tuan, telah memfatwakan keharusan meninggalkan Jumaat, meninggalkan jemaah, keharusan meninggalkan Jumaat, bukan cak ayam. Ulama dunia mengharuskan perbuatan tersebut tuan-tuan. Ulama dunia mengharuskan perbuatan tersebut. Saya buat contoh beberapa fatwa. Antaranya saya sebut okey, dalam buku yang sama ni, tuan-tuan boleh refer lah buku ni. Boleh refer buku ni. Buku okey. Soal jawab fiqh qawi. Saya sebut beberapa fatwa yang dipetik oleh Matan Sahih Muslimahan. Melalui fatwa syar'i UAE. Melalui fatwa syar'i UAE memfatwakan haram hukumnya bagi sesiapa yang dijangkiti atau disyaki dijangkiti virus tersebut untuk berada di tempat yang umum atau pergi ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat berjamaah maupun solat hari raya. Wajib juga untuk mengambil segala langkah pencegahan. Ada orang dah positif lah, berlaku di satu tempat saya tak nak sebut. Tapi konon-kononnya Jumaat wajib dia pergi juga tuan-tuan. Akhirnya perbuatan dia tadi menyebabkan COVID itu dijangkiti oleh orang lain. Orang tak berdosa kena. Perbuatannya perbuatan yang haram dan dia telah mendatangkan musibah kepada orang lain. Perbuatan itu bertambah haram, 2 kali haram tuan-tuan. Ini berlaku hari ini. Konon-kononnya wajib, takut Allah. Akhir ia mendatangkan mudarat kepada orang lain. Ini berlaku di satu tempat, saya nak sebut tempat tu. Baik. Sebab tu ulama sebut ni, siapa-siapa yang ada gejala, jangan pergi. Apatah dia pasti dia dah tahu dia positif, dia pergi juga. Perbuatan tu haram. Jangan guna alasan agama, wajib sembahyang Jumaat. Dia ni jahil. Dia ni orang yang jahil. Tuan-tuan, Nabi sebut man akala thawman aw basalan falyatazil masajidina aw kama qala. Siapa-siapa yang makan bawang putih, bawang merah menyebabkan mulut berbau, maka hendaklah dia menjauhi masjid kami.
Bawang ni hanya bau. Tak mati pun. Mengganggu orang je. Tak mati. Hak tu pun Nabi tak bagi. Ini apatah lagi perbuatannya hadir ke masjid ini menyebabkan mudarat kepada orang lain. Perbuatan tu lagi-lagi haram. Baik. Yang kedua, Hay'ah Kibar Ulama Azhar Syarih. Ni fatwa daripada ulama Azhar. Fatwa ulama Azhar. Satu dunia ambil fatwa Azhar, tuan-tuan. Baik, apa disebut? Harus di sisi syarak untuk menghentikan solat Jumaat. Harus di sisi syarak untuk menghentikan solat Jumaat dan solat berjamaah di semua kawasan berikutan penularan wabak COVID-19. Harus juga di sisi syarak bagi negara daulah untuk menghentikan dalam tempoh sementara bagi solat Jumaat dan solat berjamaah kerana ia akan membawa kepada menular dan tersebarnya virus yang berbahaya ini. Ini fatwa daripada ulama besar Azhar. Ulama jahat ni? Tak, ulama Azhar. Satu dunia ambil fatwanya. Harus. Habis itu macam mana ada golongan ustaz yang kata konspirasi Yahudi untuk menjauhkan umat Islam daripada masjid? Ni ustaz ni yang sebenarnya yang tertipu dengan tipu daya syaitan. Ada usaha macam tu, tuan-tuan. Diwayarkan akhirnya orang awam pun terpengaruh. Pergilah juga menyebabkan nyawa, kehilangan nyawa kerana perbuatan-perbuatan fatwa-fatwa yang sesat dan menyesatkan ini. Tuan-tuan, ni fatwa daripada Azhar. Yang ketiga, Kementerian Waqaf dan Hal Ehwal Islam Kuwait. Ulama Kuwait ni. Solat dan khutbah Jumaat hendaklah ditangguhkan disebabkan oleh wabak COVID-19 yang melanda negara. Hal ini melihat kepada bahawa perhimpunan beramai-ramai akan membawa risiko jangkitan kepada lebih ramai orang. Ia sebagai satu langkah proaktif, berjaga-jaga dan inisiatif daripada pihak pemerintah bagi menghalang wabak itu daripada terus merebak di dalam negara. Justru gugurlah kewajipan solat Jumaat di negara ini. Begitu juga dengan solat berjemaah serta hendaklah diganti dengan solat zuhur. Di samping itu orang ramai dihalang daripada memasuki masjid untuk melindungi diri mereka daripada dijangkiti wabak. Siapa kata ni, tuan-tuan? Ulama besar. Ulama-ulama Kuwait, negara Kuwait. Kuwait dah, Mesir dah, UAE dah. Baik. Syekh Al-Qaradaghi, Setiausaha Kesatuan Ulama Islam Sedunia, turut mengeluarkan kenyataan yang antaranya menyebut bahawa harus untuk meninggalkan solat Jumaat dan solat berjamaah dalam keadaan virus yang sedang tersebar disebabkan oleh takut dijangkiti virus tersebut. Beliau menyebut keharusan tersebut perlulah dengan syarat bahawa ketakutan penyebaran itu benar-benar yakin berlaku dan bukan pada sangkaan semata-mata. Tuan-tuan, hari ini berlaku tak? Ya, berlaku. Realiti berlaku. Dah berlaku pun di beberapa masjid. Bila dibuka, akhirnya menyebabkan wabak berlaku. Wabak berlaku. Dah berlaku pun. Jadi, perkara yang dibimbangi bukan perkara yang waham. Bukan perkara yang sengka semata-mata. Perkara yang pasti, tuan-tuan. Pasal ada ustaz berceramah, ceramahnya hebatlah. Dia kata kau ini tak bahaya pun. Diwar-warkan oleh Yahudi, WHO sebagainya. Tak bahaya pun. Ustaz tu tak kenal lagi. Ustaz tu tak ada mata kok, tak lihat. Apa yang berlaku dalam televisyen, apa yang berlaku dalam negara, dalam media massa sebagainya. Kena kat diri sendiri baru dia tahu kok. Ni tuan-tuan yang berlaku ni, tuan-tuan. Bila ada ustaz yang ceramah macam ni, akhirnya orang awam pun terpengaruh, tak nak pergi vaksin sebagainya. Ni yang berlaku, tuan-tuan. Jadi ulama dunia telah mengharuskan meninggalkan Jumaat, mengharuskan tutup masjid bila keadaan wabak yang menular, keadaan wabak yang menular ni berlaku dalam negara. Tuan-tuan hadirin sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa kenyataan yang sebut ni, tuan-tuan, ada banyak lagi kenyataan ni, termasuk kenyataan Syekh Muhammad Az-Zuhaili, ulama besar ni dan lain-lainnya. Kesemua mereka ini mengharuskan untuk tutup masjid bila dibimbangi wabak itu berlaku dan mengharuskan untuk tak hadir Jumaat bila wabak ni dibimbangi menularnya wabak ni. Jadi ulama yang kata harus ni, tuan-tuan, bukan ulama cak ayam. Ulama dunia, satu dunia mengiktiraf ulama. Tiba-tiba ada ustazah mana berceramah, video sampai kepada saya, mengatakan katanya kamu letaklah 100 ulama sekalipun jika lari daripada Quran dan Sunnah. Adakah ulama lari daripada Sunnah?
Ni suatu tomahan. Ulama beristihad berdasarkan Quran dan Sunnah. Dia tak setuju dengan tutup masjid, dia pun kata ulama lari Quran dan Sunnah. Walhal ustazah tu tak faham Quran dan Sunnah. Ni berlaku tuan-tuan. Dan dituduh ulama ni ulama su'. Ulama su' yang jahat guna alasan alasan darurat untuk tutup masjid. Masya-Allah. Suatu dakwah yang sangat keji yang dilakukan oleh orang yang bergelap ustazah. Konon-kononnya tutup masjid disebabkan Covid ni. Nah, ulama tu ulama su'. Tuan-tuan, yang buat ketetapan tutup masjid ni tuan-tuan bukan Yahudi. Kalaulah benar Yahudi yang buat, kalau benar Yahudi yang buat, yang cuba mereka apa namanya Covid ni, virus ni, tak kira lah kalau pun benar. Tapi virus itu telah pun berlaku. Bila dah berlaku, nak tak nak kita mesti menghadapinya. Itu kalau betul. Guna alasan konspirasi, tiba-tiba nak suruh orang datang masjid, sedangkan virus itu memang pun pasti dah berlaku. Dah realiti. Ini suatu alasan yang dangkal. Tuan-tuan, ustaz buat apa? Dia sebut, mereka mengubah hukum Allah. Mereka berani menutup masjid, berani menghalang manusia daripada solat, merapatkan apa namanya, tutup masjid atas kerana hawa nafsu. Tuan-tuan, yang memfatwakan keharusan tutup masjid ni tuan, bukan Ustaz Cak Ayam, ulama mustahid satu dunia, ulama dunia yang diakui. Sebab tu tuan-tuan, jangan ambil ilmu daripada ustaz-ustaz yang menggunakan akal semata-mata, mempertikaikan fatwa dan keadaan mereka pun jahil tentang fatwa. Soal hukum hakam ni, kita balik kepada ulama. Ulama tak pernah kata pun kalau keadaan biasa, tak ada Covid. Tak ada siapa pun ulama-ulama ni yang menghalang manusia daripada pergi masjid. Mereka lah orang yang paling kuat menggalakkan orang ke masjid. Isu yang timbul hari ini disebabkan Covid. Masalah yang berlaku hari ini, masalah wabak yang berlaku. Dan Nabi tak buat tak? Tuan-tuan, Nabi sebut wafir minal majzum kama tafirun asad. Larilah kamu daripada penyakit yang berjangkit seperti sopak ni, penyakit kulit ni, sebagaimana kamu lari daripada singa. Siapa kata? Nabi kata. Tuan-tuan, kalau ada singa dalam masjid, duduk bahan orang, kita nak pergi sembahyang tak? Dalam masjid ada singa, mana kau entah singa terlepas mana, kau dari mana, datang nak masuk masjid, duduk bahan orang. Adakah kita nak pergi? Saya tak takut singa, takut Allah. Saya nak sembahyang jemaah ni, nak sembahyang berjemaah dalam masjid. Padahal singa dah bahan orang. Ni orang yang jahil, dangkal. Kalau bahasa kasar, bangang lah. Nak buang, halau singa dulu. Panggil bomba ke apa, ketakat singa tu. Dia pun masuk, dia pun kena bahan dengan singa sekali. Nabi sebut, larilah kamu daripada penyakit yang berjangkit seperti sopak ni, sebagaimana kamu lari daripada singa. Dalam hadis yang sahih Imam Bukhari, Nabi sebut, Nabi kata, "Idza sami'tum ta'un bi'ardin." Bila kamu dengar wabak ta'un berlaku di satu bumi, fala takhzabu alaih. Jangan kamu masuk bumi itu. Adakah Nabi takut kepada ta'un? Nabi takut kepada ta'un tak takut Allah. Cakap bodoh, Nabi takut ta'un tak takut Allah. Takut Allah, laksana apa yang Allah perintah, Nabi perintah. Nabi perintah, bila wabak berlaku, lari. Bila takut Allah, laksana apa yang Allah perintah, Nabi perintah. Nabi sendiri yang perintah, lari daripada penyakit sopak ni, penyakit yang berjangkit ni. Macam mana kamu lari daripada singa? Siapa yang perintah? Nabi perintah. Ikut perintah Nabi itu, itulah takut Allah. Bukan bila takut singa, pergi terjun dalam kandang singa. Saya takut Allah, tak takut singa. Itu mencampakkan diri ke lembah kebinasaan. Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Jangan kamu mencampakkan diri kamu ke lembah kebinasaan. Semua faham tu tuan-tuan. Wa iza waqa'a bi'ardi wa antum biha. Nabi sebut sambungan hadis, bila berlaku ta'un itu dalam negara kamu, wa antum biha, kamu berada dalam negara tu, fala takhruju minhum firara. Jangan kamu keluar lari kerana nak lari. Nabi tak bagi. Rupa-rupanya tuan-tuan, rupa-rupanya SOP ni tak bagi masuk tempat wabak, tak bagi keluar ni. Tak. Mengentah negeri daerah ni. Rupa-rupanya Nabi dulu yang menganjurkan. Nabi dah anjur benda ni tuan-tuan. Bukan benda bid'ah, bukan yang WHO. Ini agama Islam yang suruh. Sebab tu tuan-tuan, ucapan yang mengatakan ni konspirasi
Yahudi untuk menjauhkan umat Islam daripada masjid. Ini ucapan yang dayus, yang dangkal. Mereka telah menuduh ulama-ulama yang memfatwakan keharusan itu sebagai Yahudi. Yang mengharukan tutup tu tuan-tuan bukan Yahudi, ulama besar tuan-tuan. Bukan mufti negara kita saja, mufti seluruh dunia tuan-tuan. Mufti seluruh dunia kena faham ya tuan. Sama juga masalah penjarakan sembahyang. Sembahyang ni kena jarak. Bukan sunnah Nabi. Ustaz, mana ada hadis Nabi nak jarak? Memang tak ada hadis. Hadis sunnah Nabi bila sembahyang memang kena rapat. Tak dinafikan tentang sunnah tersebut. Cuma kena faham, itu sunnah yang sunat. Sunat ni tu, hukum sunat ni kadang-kadang boleh berubah. Tuan-tuan, saya buat contoh, kahwin. Kahwin sunnah Nabi. An-nikahu sunnati. Faman ghariba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnah aku. Siapa yang benci sunnah aku, dia bukan daripada aku. Nikah sunnah yang sunat. Hukumnya asal hukum sunat bagi yang mampu. Tapi ingat, walaupun dia sunat, kadang-kadang jadi haram. Ustaz, biar betul Ustaz mengubahkan Allah. Bukan. Ini dibicarakan oleh ulama dalam pengajian kitab fiqh dan sebagainya. Dia bergantung kepada situasi. Nikah ni memang asalnya sunat, tapi kadang-kadang jadi haram, kadang-kadang jadi wajib, kadang-kadang jadi makruh, kadang-kadang jadi harus. Kenapa berubah hukum? Kan sunnah Nabi. Berubah hukum disebabkan situasi. Kamu menikah seorang perempuan untuk tujuan menzalimi dia, dendam kat dia, geram kat dia, dendam dia. Nikah bukan nak buat baik, nak deruk dia. Perbuatan nikah tu haram. Walaupun nikah sah cukup syarat, tapi perbuatan haram. Kamu nikah, tapi kadang-kadang dia wajib. Sunnah jadi wajib. Bila? Kita cukup syarat dah, tak nikah tengok ayah pun nak kerja ayah. Contohlah. Nak nafsu kuat. Tak nikah tengok perempuan. Contoh. Dan berkemampuan. Wajib nikah. Sebab tu kena faham, hukum sunat ini kadang-kadang dia boleh berubah kepada hukum yang lain berdasarkan situasi. Tuan-tuan, rapat sah tu memang sunnah Nabi, sunnah yang sunat. Tapi kalau rapat sah ini boleh menyebabkan datangnya mudarat penawabak ni, batuk sebagainya, kena orang sebelah. Kalau kita ni positif lah, kadang-kadang kita tak perasan kita ni positif kerana tanpa gejala. Wa'iyazbillah. Jadi merenggangkan sah tadi atas dasar ihtiyat, hukumnya harus, bukannya bid'ah, bukannya menyalahi syariat. Tuan-tuan kena faham. Sunnah Nabi kena faham berdasarkan ilmu. Bukan baca hadis terus faham zahir. Akhirnya kita fatwa pada orang ramai dengan fatwa yang salah. Habis rosak orang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ustaz tu kata, ustazah tu sebut mengatakan ulama su jahat pasal menghalang orang daripada masjid. Ulama besar tak ada seorang pun yang halang mereka daripada masjid. Mereka memfatwakan keharusan tutup masjid ini disebabkan wabak yang berlaku. Kalau tak ada wabak, semua mereka menyuruh menggalakkan orang ke masjid. Disebabkan wabak inilah yang menyebabkan mereka memfatwakan harus tutup masjid dan sebagainya. Tuan-tuan, dan Nabi ada buat tak? Zaman Nabi tahun yang kelima hijrah, Nabi pernah tidak laksanakan sembahyang Jumaat kerana berlaku peperangan Ahzab atau Khandaq. Bila musuh-musuh Islam bersatu serang Madinah, Nabi tak dapat buat sembahyang Jumaat. Adakah Nabi berdosa tak buat Jumaat? Tidak tuan-tuan. Pasal keadaan darurat dan terdesak. Dengan sebab tu, ustazah yang mengatakan siapa yang tak pergi sembahyang Jumaat 3 kali, dia berdosa. Tak, kerana PKP dia berdosa. Ucapan tu salah dan bercanggah dengan hadis dan juga fatwa ulama. Sebab hadis menyebut man tarakal jumu'ata thalatha marratin tahawunan biha taba'allahu ala qalbih. Barang siapa yang meninggalkan solat Jumaat 3 kali kerana meringan-ringankannya, Allah akan mengunci hatinya. Nabi sebut siapa yang meninggalkan Jumaat 3 kali tahawunan kerana meringan-ringankan Jumaat saja-saja. 3 kali tak pergi masjid ni ke Jumaat pasal apa? Saja-saja. Ya malah sebagainya. Hak ni berdosa dan wajib bertaubat. Hari ni bukan kita tak nak pergi. Masjid tutup. Pasal apa tutup? Sebab wabak. Dah haram? Tak. Ada pun orang buat spanduk, nak buat demonstrasi, nak pemerintah menanggung dosa sebab tutup masjid. Ini pun satu kejahilan lagi. Bukan saya tutup tuan-tuan kerana wabak. Tak berdosa. Wabak ulama dunia memfatwakan boleh.
Ni tuan-tuan, hak berlaku hari ni, banyak hari ni. Jadi tuan-tuan, siapa yang meninggalkan Jumaat kerana PKP ni, kerana terdesak macam ni, dia tak berdosa. Dia tak berdosa. Bila tak berdosa, tak wajib taubat. Yang wajib taubat ni, bila kita buat dosa, kecil ke besar ke, wajib bertaubat. Perkara ni, meninggalkan Jumaat kerana PKP, tak berdosa. Yang berdosanya, katakanlah pemerintah merhakkan 50 orang untuk hadir Jumaat. Maka pihak edukasi pun buat pengumuman. Pengumuman olehkan 50 orang. Tak. Maka kita ambil kira siapa yang cepat. Ketika itu kena pergi cepat. Kita pergi lawak. Tak dapat. Itu berdosa. Tak pergi cepat. Dah pergi cepat Ustaz, tak dapat juga. Tak berdosa. Gugur kewajipan. Ataupun pihak masjid mengumumkan 50 orang ni, hanya 50 orang je disebabkan wabak yang berlaku hari ni, masing-masing hendaklah berdaftar. Dan kita akan ambil ikut giliran. 50 orang terkini untuk masjid pertama, masjid Jumaat kedua, 50 orang hak kedua pula. Contoh, tiba-tiba kita tak pergi daftar. Berdosa. Tahawunan. Kita dah daftar Ustaz, belum sampai giliran lagi. Tak wajib hadir Jumaat, tak berdosa. Tuan-tuan, ada seorang orang tanya saya, Ustaz, Datuk Ustaz, macam mana pula kita curi-curi? 50 orang, dia pun duduk di belakang curi-curi. Dari situ hukumnya, kalau sekiranya hukum sah tak sah sembahyang dia. Dalam bab sembahyang ni, kalau sekiranya sah di luar, jarak antara saf yang terakhir di masjid tu dan dengan orang hak luar saf tak melebihi 300 hasta. Kalau melebihi 300 hasta, tak sah sembahyangnya. Cuma saya nasihatkan kepada orang tadi, tak payahlah. Pemerintah dah hakkan 50 orang lah. Kita tak terpilih masa nama kita. Tak payah hadir. Cukup kita buat sembahyang Zuhur. Memadai pasal kewajipan kita telah gugur. Kita telah gugur daripada kewajipan hadir. Tak payah hadir. Pasal apa? Sebab kalau hadir nanti dibimbangi berlaku jakitan. Kita hadir di belakang tu, contoh jakit datang orang, kita berdosa. Ataupun dibimbangi tak sah sembahyang disebabkan jarak yang terlalu jauh. Jadi kalau kita tak terpilih daripada 50 orang ke 40 orang ke berapa orang ke, kita sembahyanglah Zuhur di rumah, kita tak berdosa. Dengan syarat kita bukan sengaja, bukan tahawunan. Kalau kena daftar, pergi daftar. Tak dapat lagi, belum, tak berdosa. Pasal kewajipan belum kena pada kita. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masa kita masa lebih lah. Sikit lagi dah. Baik, Ustazah hak kedua dia sebut, dia kata, bukan kita jaga kita, tapi Allah jaga kita. Dia petikaikan slogan kita jaga kita. Saya nak sebut macam ni je. Tuan-tuan, slogan tu tak salah. Kita jaga kita tak salah slogan tu. Cuma kita kena faham antara akidah dengan syariah. Akidah kita segala-galanya Allah. Allah segala-galanya daripada Allah. Baik ke buruk ke, segala-galanya daripada Allah. Ini akidah kita. Allah yang pelihara kita, yang jaga kita. Dengan syarat kita jaga agama Allah. Ihfazillah yahfazka. Baik. Jadi itu berakidah. Bak syariat, kita kena berusaha untuk jaga diri kita, jaga anak bini kita, usaha. Jadi slogan yang kata kita jaga kita, ia bertepatan dengan syariat. Dan akidahnya, akidah Allah hak jaga kita. Pasal ada ustaz yang mempertikaikan slogan kita jaga kita. Mana boleh Allah jaga kita. Ustazah ni tak reti bahasa. Tak reti bahasa Arab. Bukan nak maki hamu dia, saya tak maki orang. Tak reti bahasa. Tak faham bahasa. Kita jaga kita itu pada syariat. Pada akidah Allah yang pelihara kita. Pada akidah kita Allah pelihara kita. Tetapi pada syariat kita kena jaga diri kita. Adakah salah ucapan kita jaga kita? Tak salah. Tuan-tuan baca ayat Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, peliharalah kamu, jagalah kamu. Jagalah diri kamu wa ahlikum dan keluarga kamu nara, daripada api neraka. Kan Allah jaga kita, kan apa kita jaga kita? Nampak tak? Faham tak tu? Jadi ucapan kita jaga kita tak salah pada syariat. Cuma pada akidahnya Allah yang pelihara kita.
Dan dia tak salah. Itu ayat Quran tu. Ku anfusakum, jagalah diri kamu, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu nara, daripada api neraka. Tak, pelihara macam mana buat Ustaz? Pelihara diri kita dengan cara kita ni laksana apa yang Allah perintah, tinggal apa yang Allah larang. Jaga keluarga kita, suruh keluarga kita laksana Allah perintah, tinggal yang Allah larang. Itu yang dikatakan peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Dan sekarang kita pelihara diri kita daripada terkena wabak. Sama je perkara yang memudaratkan dunia kita. Kan Nabi sebut la darara wala dirara. Tak boleh mendatangkan mudarat kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Kita jaga diri kita, jangan datangkan mudarat pada diri kita, jangan datangkan mudarat pada orang lain. La darara wala dirara. Maka slogan tu tak salah. Cuma pada akidahnya, Allah yang jaga kita, Allah yang pelihara kita. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya ada soalan lagi ni, ada soalan lagi, dua lagi soalan yang orang tanya saya. Tapi memandangkan masa dah lebih setengah jam dah. Kita start lewat tadi, kita pun habis lewat sikit. Jadi saya tak nak panjangkan ucapan saya. Kalau tuan-tuan, puan-puan di luar sana ada soalan, sila tinggalkan dalam Facebook ni. InsyaAllah saya akan jawab soalan ini dalam kuliah saya yang akan datang. InsyaAllah. Jadi memandangkan masa dah mencukupi, setakat ini saya pada hari ini, petang ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan semua mendapat manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.